Buletin Didik 9 Mac bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kadar kemasukan kanak-kanak ke ward Pusat Penjagaan Intensif Pediatrik PICU meningkat sebanyak 94%. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata angka itu melibatkan kes positif COVID-19 kategori 3 hingga 5. Sejak awal Januari hingga Februari, bilangan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dijangkiti COVID-19 adalah 50,826 orang. Angka itu meningkat kepada 68,893 orang bulan ini. Lebih membimbangkan, hanya 30% kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun menerima dos pertama vaksinasi COVID-19. Angka itu jauh lebih rendah daripada sasaran. Justru beliau merayu ibu bapa untuk membawa anak-anak mendapatkan vaksin mereka sebelum 1 April nanti. Saya rasa masa untuk tunggu dan lihat ni dah tamat dah. Ya. Kita dah mula peak kids semenjak lebih daripada sebulan dan kita melihat bahawa vaksinasi ini selamat. Vaksinasi ini memberi perlindungan kepada gejala yang paling serius, iaitu kemasukan ke hospital, ICU dan juga kematian. Jadi saya sekali lagi merayu kepada ibu bapa, jangan buang masa, bawa anak anda untuk mendapatkan vaksinasi di bawah peak kids. Tambahnya 1.63 juta temujanji di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids dikeluarkan. Namun hanya 1 juta kanak-kanak yang menerima dos pertama vaksin itu. Diaju mengenai vaksinasi kanak-kanak 5 tahun ke bawah, pihaknya belum menerima mana-mana laporan mengenai penggunaan vaksin kepada golongan itu. Pengembara yang memasuki negara tanpa vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksin perlu menjalani kuarantin selama 5 hari. Manakala kanak-kanak dan remaja berusia 17 tahun ke bawah pula tidak perlu menjalani kuarantin dan perlu melakukan ujian RTK COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Jelas Khairy, perincian protokol itu terpakai bermula 1 April nanti. Selain itu, pengembara yang dikecualikan daripada menerima vaksin atas sebab kesihatan perlu memuat naik bukti pengecualian ke dalam MySejahtera. Yang memang tak boleh nak divaksinate atas faktor kesihatan, individu tersebut perlu memuat naik bukti pengecualian iaitu surat daripada doktor yang diberikan ke dalam aplikasi MySejahtera. Dia akan ada feature untuk di-upload dan Kementerian Kesihatan akan menilai sama ada sahih ataupun tidak. Dan baru bila penilaian itu dibuat dan ia disahkan sebagai sahih, mereka akan dapat pengecualian. Individu berkenaan bagaimanapun mesti mengikut syarat yang ditetapkan kerajaan. KKM juga melancarkan satu portal khas bagi memperkenalkan protokol itu. Satu prosedur operasi standard SOP dan 9 garis panduan diumumkan bagi fasa peralihan endemik COVID-19 bermula 1 April depan. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Husin memaklumkan SOP itu adalah satu daripada 7 tonggak yang paling penting pada fasa berkenaan, terutamanya dalam usaha negara menuju kehidupan yang hampir normal. SOP itu mengandungi 10 keperluan iaitu memakai pelitup muka ketika di tempat awam, waktu operasi mengikut lesen atau permit, menjaga kebersihan tangan, melakukan ujian pengesanan COVID-19 berdasarkan strategi ujian kebangsaan, menguruskan kes yang disyaki atau disahkan mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan KKM, menggunakan MySejahtera dan MySJ Trace untuk pendaftaran kemasukan, memastikan penjarakan fizikal 1 meter, memastikan pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik, memastikan kebersihan premis serta mematuhi keperluan vaksinasi untuk aktiviti tertentu. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Hishamuddin memaklumkan selain satu SOP itu, 9 garis panduan dibangunkan bagi membantu rakyat membuat pilihan lebih selamat ketika menjalankan aktiviti harian demi menjaga keselamatan diri, keluarga dan orang sekeliling. 9 garis panduan ini bagaimanapun tidak akan dikuatkuasakan. Sebaliknya menjadi panduan yang amat digalakkan untuk dipatuhi supaya rakyat kekal waspada dengan risiko jangkitan COVID-19 apabila melakukan aktiviti-aktiviti tertentu.
Untuk setiap garis panduan ini, terdapat 2 perincian iaitu cara penilaian risiko penularan COVID-19 serta gejala COVID-19 dan cara mengamalkan SOP dengan betul. (1,821) tapak sekolah dikenal pasti belum berstatus hak milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Kementerian Pendidikan sedang bekerjasama rapat dengan Jabatan Tanah dan agensi negeri bagi mempercepatkan proses pemilikan berkenaan. Pemberi milikan kepada PTP ini adalah kerjasama bukan sahaja di peringkat KPM tetapi lebih utama ialah di peringkat Jabatan Tanah di negeri ya. Itu sebabnya kita sentiasa bekerja rapat dan membuat libat urus secara terus dengan jabatan-jabatan dan juga agensi di peringkat negeri untuk membantu mempercepatkan pemberi milikan kepada PTP ini insya-Allah. Jadi berkenaan dengan implikasinya tadi saya sudah sebutkan antaranya kita mempunyai kekangan lah dalam melaksanakan projek-projek besar seperti gantian penuh bangunan. Tetapi saya ingin nyatakan bahawa walaupun tanah sekolah itu belum lagi dipindah milik kepada PTP, tapi kita masih lagi boleh melaksanakan projek-projek penyelenggaraan dan projek-projek kecil demi memastikan sekolah-sekolah itu terus berada dalam keadaan yang selesa dan selamat untuk diduduki. Katanya mengikut garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, mana-mana tapak sekolah yang belum di bawah PTP, pelaksanaan projek tidak dapat dipertimbangkan agensi pusat. Berdasarkan ketetapan itu, projek pembangunan termasuk penggantian penuh menaik taraf bangunan atau pembinaan blok tambahan tidak dapat dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika menjawab persoalan Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP akan melantik secara tetap guru interim bahasa Inggeris yang tamat tempoh lantikan pada 21 April ini sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41. Bagaimanapun SPP meletakkan syarat perlu lulus dalam temuduga serta menguasai bahasa Inggeris pada tahap profession CEFRC1. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan ini mengambil kira Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 yang menetapkan bahawa setiap murid yang melalui sistem pendidikan di negara ini perlu mahir dan fasih berbahasa Melayu serta mahir berbahasa Inggeris pada tahap Independent Proficiency seperti yang ditakrifkan Common European Framework of Reference for Languages CEFR. Bagi yang tidak memenuhi syarat CEFRC1, SPP dalam masa terdekat akan tetap menjalankan temuduga untuk tujuan lantikan tetap sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41. Bagaimanapun, mereka perlu mencapai tahap CEFRC1 dalam tempoh 1 hingga 3 tahun bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan. KPM sentiasa berusaha meningkatkan kompetensi guru-guru bahasa Inggeris bagi memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini secara tidak langsung meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Inggeris seperti yang diaspirasikan berdasarkan piawaian antarabangsa. Prihatin dengan insiden banjir yang melanda beberapa kawasan di Terengganu, pasukan sukarelawan Universiti Teknologi MARA UiTM turun padang menjalankan aktiviti pasca pembersihan. Ia melibatkan 70 sukarelawan UiTM dari kampus Shah Alam dan Terengganu. Program gotong royong itu diketuai Pengarah Pusat Co-Kurikulum Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Yahya dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi.
Program menyasarkan beberapa lokasi termasuk lokasi utama di Sekolah Kebangsaan Sungai Berua yang terjejas teruk akibat banjir. Aktiviti pembersihan lumpur dan sampah sarap ini melibatkan blok kelas, bangunan pentadbiran dan kawasan sekitar. Aktiviti sukarelawan seperti ini membuktikan kesepaduan warga UiTM yang sentiasa bersedia menghulurkan bantuan walaupun dalam cuti semester. SK Sungai Berua yang menempatkan 70 murid orang asli musnah sekelip mata selepas dibadai kepala air ketika banjir melanda daerah itu Ahad lalu. Air setinggi 6 meter yang menenggelamkan sekolah menyebabkan banyak kerosakan termasuk makmal komputer, perpustakaan dan padang bola. Turut musnah peralatan sekolah dan 30 komputer baru untuk kegunaan murid yang diperoleh tahun lalu. Sampah organik seperti lebihan makanan, sayur dan kulit buah yang selama ini dibuang begitu saja menjadi lebih berharga kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang di Perlis. Sisa makanan dari kantin dan Dewan Asrama dikitar semula menjadi baja kompos yang pada akhirnya kembali digunakan pelajar untuk projek tanaman mereka di sekitar kawasan sekolah. Idea kreatif itu merupakan usaha guru dalam memupuk kemahiran baru kepada sekumpulan 58 pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI sekolah berkenaan. Projek berkenaan bermula sejak 2017 melalui kerjasama dengan pihak Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Syarikat Konsesi Pembersihan Idaman dan Universiti Malaysia Perlis UNIMED. Usaha warga sekolah menjayakan projek itu membuahkan hasil apabila dianugerahkan sebagai pemenang inisiatif kompos kebangsaan 4 tahun lalu. Dah mendatangkan hasil untuk murid, terutama untuk kemenjadian murid, dan saya dah wawarkan kepada guru-guru dan juga waris untuk bersama-sama terlibat, terutamanya dalam memberikan sumber ataupun sisa makanan kepada murid PPKI. Berpegang pada prinsip tugas hari ini, kemahiran untuk esok, projek berkenaan dipimpin penolong kanan pendidikan khas sekolah itu, Cikgu Maizah Johar. Katanya setiap pelajar telah dilatih untuk menggalas tanggungjawab masing-masing bagi menjayakan projek itu. Tanpa culas, kumpulan pelajar PPKI itu mampu melaksanakan tugas mereka setiap pagi hari bersekolah sebelum masuk ke kelas. Pada hari cuti sekalipun, mereka datang secara bergilir bagi mengutip sisa makanan di asrama sekolah. Jadi Alhamdulillah lah, tak ada yang orang kata apa tak mau buat semua tu. Jadi mereka suka melakukan kerja ni. Kalau nak pergi ambil sisa dekat asrama, berebut-rebut. Sebab suka. Seronok bila pergi asrama, berjalan 2-3 orang bersembang, membentuk sikap sosial mereka, peluang mereka berinteraksi dengan kawan dan melaksanakan aktiviti yang menarik untuk mereka. Proses penghasilan baja kompos ini memakan masa sekitar 3 bulan untuk disiapkan. Bermula dengan pembuatan dan pemeraman air tapai, kemudian cecair itu digaul bersama sekam dan tanah hitam sebagai medium kompos sebelum dicampurkan bersama sisa makanan. Kesemua bahan itu disimpan di tempat tertutup sehingga berlaku proses penguraian dan sedia untuk dijemur. Bagi pelajar terlibat, ilmu dan kemahiran yang ada pada mereka kini akan digunakan untuk kegunaan sendiri dan jualan selepas tamat persekolahan nanti. Jual baca Lepas sekolah ni, try buat sendiri. Tapi ada try sikit-sikit tak buat di rumah? boleh. Dianggarkan lebih 20 kilogram baja berjaya dihasilkan dalam tempoh 3 bulan. Ketika ini, baja kompos itu digunakan untuk tanaman 35 pokok harum manis dan 42 pokok kelapa matak selain tanaman hiasan di sekolah. Baja kompos yang selebihnya dijual kepada warga sekolah dan penduduk setempat. Perancangan untuk pelajar PPKI yang seterusnya adalah berkolaborasi dengan pelajar asrama bagi menghasilkan minyak kelapa darah.
Kehadiran ikan pendatang sama ada sengaja dilepaskan penternak telah memberi kesan terhadap populasi ikan tempatan. Setengah spesies asing cepat membiak dan dibimbangi menjejaskan ekosistem semula jadi ikan asli di Malaysia. Menyedari hakikat itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menghasilkan inovasi mengesan ikan yang mengancam spesies tempatan. Inovasi PB tersebut ini merupakan usaha pengesanan pantas ikan pendatang menggunakan jejak DNA. DNA daripada organisma seperti ikan dari persekitaran sebenarnya boleh dijejaki menggunakan penanda genetik. Inovasi ini memudahkan pihak berwajib mengawal populasi ikan pendatang di negara kita. Menurut Ketua Projek, Dr. Adibah Abu Bakar, alat pengesan terbabit lebih efisien berbanding kaedah tinjauan lapangan yang memakan masa. Kit sampel juga lebih murah dan mudah digunakan. Kajian dan usaha mencipta alat ini juga dilakukan dengan kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia. Melalui inovasi ini, kehadiran dan kawalan ikan pendatang dapat dilakukan dengan lebih efektif sekaligus menjamin ekosistem hidupan air tempatan. Sukan Penang dan Melaka United mengutip mata pertama musim ini selepas terikat satu sama pada aksi tunggal perlawanan kedua Liga Super semalam. Sekalipun sekadar berkongsi satu mata, keputusan ini dilihat lebih baik berbanding kekalahan yang dilakar mereka pada aksi pertama minggu lalu. Berlangsung di Stadium Bandaraya, tuan rumah terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Daniel Ashraf selepas menyudakan hantaran Faiz Mazlan minit ke-27. Penang yang banyak menguasai babak pertama kerap mengancam kubu pelawat namun sering dihampakan dengan ketangkasan Nur Azlan Razali. Tekanan demi tekanan kepada pasukan tuan rumah membolehkan Melaka United menyamakan kedudukan di hujung separuh masa pertama. Melaka yang meraih sepakan sudut berjaya meraih gol penyamaan hasil jaringan sendiri Abdul Latif Suhaimi yang gagal mengeluarkan tandukan Ahmad Haziq Puat minit ke-40. Babak kedua lebih suram tanpa sebarang gol menyaksikan kedudukan satu sama kekal sehingga tamat permainan. Liga Premier Futsal Malaysia 2022. Selepas melakar kemenangan 10-0 menumpaskan Kuala Lumpur, Melaka meneruskan rentak kemenangan dengan menundukkan Sabah 5-1 di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam pagi tadi. Melaka tampil garang apabila menyumbat gol seawal minit kedua hasil jaringan Intan Sarah Anisah Zulkifli. Minit ke-14, giliran Nasrin Natasha menjadikan kedudukan 2-0. Disusuli gol ketiga menerusi Nur Syafiqah Zainal Abidin. Nurliana Sobri dan Jessia Jumilis memastikan kemenangan buat Melaka 5-1. Ia turut menyaksikan gol tunggal Sabah dijaringkan Pedro Lia Martin Sikayun. Hoki Liga Premier, pasukan Nurin Safi Sporting menanggung kekalahan ke-8 berturut-turut musim ini selepas tewas 0-8 di tangan TNB Thunderbolts. Keputusan itu menyaksikan Thunderbolts kekal di tangga ke-5 mengutip 9 mata hasil 3 kemenangan, manakala Nurin Safi di posisi terbawah tanpa sebarang mata. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional 2, kedua-dua pasukan bermula baik dengan aksi seimbang ditampilkan seawal whistle permulaan ditiupkan. Ia menyaksikan tiada gol terhasil di separuh masa pertama sehingga Thunderbolts memulakan pesta gol pada suku ketiga. Jaringan pembukaan disumbangkan Muhammad Muhibbuddin Muharram hasil gol padang minit ke-35. Thunderbolts terus mendahului 2-0 selepas itu dari penalti yang diambil Muhammad Syawal Abdul Razak. Rentetan daripada 2 gol itu, Nurin Safi terus hilang rentak apabila dibolosi 3 gol dalam tempoh 5 minit di suku terakhir. Ia menyaksikan Muhammad Idris Samad, Muhammad Zul Hanif Sahran dan Muhammad Hafizal Helmi masing-masing meledak 1 gol. Keputusan penuh, Nurin Safi 0, TNB Thunderbolts 8. Aktiviti kebudayaan sempena sambutan Hari Wanita Sedunia di beberapa buah bandar di China mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.